Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai. Bagaimanakah anda menentukan nilai ungkapan? Nilai suatu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Contoh 3, diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Okey, jadi maklumat yang diberi ni, okey, kita tengok, kita perhatikan X sama dengan 3. Okey, Y sama dengan 2. Okey, saya ulang semula. X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Jadi kalau ungkapan algebra dia 8X tolak 5Y tambah 7 sama dengan, okey, kita ganti X ni, X dia bagi berapa tadi? 3. Okey. Y tadi berapa? Y 2. Okey. Jadi 8, 3. Jangan kamu sambung 8, 3 jadi 83. Salah 8X ni maksudnya operasi apa yang terlibat tadi? 8X ialah 8 kali X. Okey. Ataupun 8 darab X. Ataupun cara penulisan lebih mudah 8 kurungan X. Kurungan X. X tu kita gantikan 3. Okey, kiranya 8X ni kita buat 8 kurungan X tolak 5 kurungan Y sama tambah 7. Okey, jadi kalau kita gantikan nilai X sama dengan 3, 8 kurungan 3, okey, tolak, okey, tolak berapa? Tolak 5Y. 5Y. Y tu kita gantikan dengan 2. Dia bagi 2 kan? Okey. Tambah 7. Okey. Jadi berapakah jawapannya? Kamu boleh terus tekan kalkulator. Okey. Pastikan kurungan juga ditekan. Okey. Hasilnya, jawapannya ialah 21. Boleh faham murid-murid? Senang kan? Gantikan nilai 8X maksudnya. Okey. Ataupun kamu boleh juga tulis begini. 8X ialah 8 darab X. Tolak 5 darab Y. Okey. Tambah 7. Okey. Boleh juga tulis begitu. Boleh Jadi cara penulisan yang kedua kamu boleh tulis 8 darab 3. X ni gantikan 3. Tolak 5 darab 2. Tambah 7. Okey. Jadi boleh terus tekan kalkulator juga. Jawapannya 21 juga. Okey. Kalau nak tekan kalkulator satu persatu dulu pun boleh. 8 nak 3, 24. Tolak 5 darab 2, 10. Tambah 7. Sama dengan jawapannya adalah 21. Okey. Jelas murid-murid? Jadi kalau 8 darab X sama maksud dengan 8 kurungan X. Okey, 8X sama maksud 8 darab X. Okey, boleh tulis dalam kurungan. Okey, jawapan 21. Senang kan? Seterusnya, sila lihat contoh 4 yang diberi di sini. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Okey, soalan A. Tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. Okey, sebelum kamu menulis ungkapan yang dikehendaki, sila lihat situasi yang diberi. Okey, dalam situasi ini, apakah nilai yang tidak kamu ketahui? Okey, kita baca semula.
1/3 daripada murid lelaki. Kamu tahu tak bilangan murid lelaki di sini? Berapa orang dinyatakan? Tak tahu kan? Jadi itulah nilai yang kita tidak ketahui. Nilai yang kita tak ketahui itu kita andaikan boleh ubah. Letaklah sebarang huruf. Andaikan. Jumlah murid. Jumlah murid lelaki. Jumlah murid lelaki sama dengan X. Lepas tu yang kedua, manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli. Yang ini dia kata 9 orang murid perempuan bukan ahli. Bilangan murid perempuan kamu tahu tak? Tak tahu kan? Jadi kita andaikan juga jumlah keseluruhan murid perempuan. Jumlah murid perempuan. Jumlah keseluruhan murid perempuan ialah Y. Jadi berapakah jumlah kadet remaja, jumlah ahli, jumlah ahli kadet remaja, ialah kadet remaja sekolah. Ialah maklumat yang pertama dia bagi tadi 1/3 daripada ni operasi apa? 1/3 daripada murid lelaki. Apa dia? Operasi darab. Jadi 1/3 daripada X. 1/3 darab X. Itu murid lelaki kan? Tambah dengan murid perempuan. Murid perempuan, Y. Tapi ni Y ni jumlah keseluruhan murid perempuan kan? Murid perempuan berapa orang yang bukan ahli kadet remaja? 9 orang kan? Jadi Y ni daripada jumlah keseluruhan kita tolak 9. 1/3 darab X. Ini murid lelaki. Murid perempuan keseluruhan dia Y. Jadi kita tolakkan 9 sebab 9 orang bukan ahli kadet remaja sekolah. Jadi jumlah ahli kadet remaja sekolah keseluruhannya ialah 1. Kita boleh ringkaskan 1 darab X, 1/3 X ni. 1/3 darab X ni kita boleh ringkaskan 1/3 X tambah Y tolak 9. Jadi saya ulang semula. Ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah sama dengan 1/3 darab X tambah Y tolak 9. Kita boleh ringkaskan 1/3 X tambah Y tolak 9. Seterusnya kita lihat soalan B. Jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan, hitung jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. Sekarang diberi maklumat 12 orang murid lelaki. Tadi kita labelkan murid lelaki apa? Jumlah murid lelaki. Jumlah murid lelaki X. Dan 16 orang murid perempuan. Tadi kita labelkan jumlah murid perempuan ialah Y. Maka di sini apabila diberi X sama dengan 12 dan Y sama dengan 16, maka jumlah ahli kadet remaja sekolah dalam kelas itu ialah tadi 1/3 X tambah Y tolak berapa tadi? Tolak 9 kan? Jadi kita gantikan X ni sama dengan 12. X sama dengan 12. Jangan tulis begitu. Jadi apa kita nak buat sini? Boleh buat darab atau kurungan. Tambah Y 16
tolak 9. Okey. Jadi, kamu boleh terus tekan kalkulator. Jawapan yang diberi ialah 11. Okey. Boleh faham murid-murid? Jika maklumat yang diberi ni, okey, kita gantikan dalam ungkapan algebra yang kita dapat tadi, maka kita dapat nilai yang dikehendaki. Jelas murid-murid? Untuk memantapkan kefahaman kamu, seperti biasa murid-murid dikehendaki membuat latihan latih diri 5.1C daripada buku teks anda muka surat 109. Ada 3 soalan di situ. Soalan 1, senang, kamu gantikan saja nilai yang diberi untuk dapatkan nilai ungkapan tersebut. Soalan 2, ada situasi yang diberi. Jadi, kamu kena tulis ungkapan dan seterusnya hitung nilai dia. Okey, begitu juga soalan 3. Soalan 2, okey, pastikan okey, kamu fahami situasi yang diberi sebelum kamu tulis ungkapan dia. Okey, saya bantu sedikit untuk soalan 2 ni. Okey, diberi 8 kampit kan. Okey, ni maklumat dia ni. 8 kampit beras. Setiap satu X kg. Yang kedua, 4 kampit beras. Okey, 4 kampit beras. Setiap satu Y kg. Okey, jadi kamu kena kira ataupun tulis dulu ungkapan bagi jumlah jisim beras. Apa ungkapan dia? Okey, seterusnya diberi nilai X5, Y10, hitung jumlah jisim. Okey, murid-murid cuba buat dulu latihan yang diberi di sini. Okey, cuba buat ya, jangan takut dengan salah. Jika salah, cikgu bantu. Bantu untuk perbetulkan kesilapan kamu. Okey, yang penting kamu cuba buat. Okey, dah siap? Kamu boleh submit pada saya dan saya akan buat semakan. Jika salah, saya akan bantu untuk perbetulkan. Okey, bila kamu selalu buat latihan, insya-Allah kamu akan dapat lebih faham dan lebih mahir untuk tajuk ini. Semoga berjaya.